Buletin Didik 17 Oktober, saya Zaiti Zubir. Keputusan Lembaga Tata Tertib Perkhidmatan Pendidikan yang bersidang hari ini berhubung isu guru matematik Muhammad Fadli Muhammad Saleh akan diserahkan kepadanya esok. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Azijidin berkata keputusan itu akan disampaikan melalui Ketua Jabatan Guru Terbabit. Okey, persidangan saya baru dimaklumkan bahawa persidangan ataupun mesyuarat Lembaga Tata Tertib baru tamat sebentar tadi dan insya-Allah esok pihak urusdia Lembaga Tata Tertib akan menyampaikan keputusan mesyuarat kepada cikgu tersebut melalui ketua jabatan. Semalam Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali berkata, Lembaga Tata Tertib Perkhidmatan Pendidikan dijadual bersidang hari ini setelah menerima surat representasi yang dikemukakan oleh Muhammad Fadli Jumaat lalu. Datuk Pakarudin berkata, surat terbabit adalah pemakluman kepada guru berkenaan supaya memberi penjelasan bertulis mengenai dakwaan yang diterima Lembaga Tata Tertib serta keperluan guru berkenaan mengemukakan representasi. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Razi berkata, perkara yang dibangkitkan Muhammad Fadli telah diambil tindakan oleh KPM seperti isu beg berat. Menurutnya, KPM pada 6 Mac lalu telah memperkenalkan 7 inisiatif bagi menangani perkara tersebut, antaranya penyusunan jadual waktu dan pemasangan loka. 3 pelajar Kolej Vocational Keningau melakar nama di pesada dunia apabila karya mereka diterbitkan majalah sastra terkemuka Margit Buki edisi 2022. Pengiktirafan itu diterima oleh Nur Rasha Alia Omar Pudin dan Ashraf Daniel Anwar, masing-masing berusia 17 tahun serta Griselda Gilbert 18 tahun. Pengarah KV Keningau, Johari atau Jebet Sabin berkata, pencapaian ketiga-tiga pelajar menghasilkan karya seni penulisan dan visual yang menerima pengiktirafan antarabangsa amat membanggakan. Tambah Johari lagi, pencapaian itu membuktikan kemampuan pelajar Sabah dalam bidang penulisan dan karya seni visual yang perlu diperkukuhkan lagi untuk menghasilkan rakyat yang berjiwa seni serta gemar menulis. Karya Nur Rasha Alia membabitkan lukisan bertajuk Inner Peace yang turut didedikasikan kepada ibunya yang telah mengharungi pelbagai dugaan demi kelangsungan hidup. Sementara Griselda menulis esei mengulas mengenai pahit manis kehidupan yang membuatkan hidup lebih bermakna kerana ianya mengajar individu untuk sentiasa muhasabah diri. Manakala Ashraf Daniel menghasilkan puisi bertajuk I Took It On Myself adalah rumusan pengalaman hidupnya sendiri. Melalui puisi itu juga, Ashraf Daniel menceritakan dia perlu memaafkan diri sendiri untuk meneruskan kehidupan dengan prospek yang lebih sihat. Tema majalah Margit Buki edisi 2022 adalah The Open Arms yang bermaksud menerima suasana baharu dengan hati dan minda terbuka berikutan pandemik COVID-19 yang melanda selama 2 tahun. Majalah itu boleh dimuat turun di laman sesawang Margit Buki. Dalam perkembangan lain, KV Keningau menganjurkan kem kebudayaan Asia Tenggara dan Jepun secara hybrid membabitkan 30 orang pelajar. Program itu juga menjemput jurulatih dari Kuala Lumpur, Brunei dan Amerika Syarikat yang menyertainya secara maya. Kem itu terdiri daripada beberapa bengkel yang dilaksanakan melalui Google Meet dan Zoom serta permainan tradisional Jepun yang dilaksanakan secara bersemuka. Salah satu bengkel itu dikendalikan oleh pakar bahasa Inggeris dari Amerika Syarikat, Lin Nakazawa. Beliau yang juga berbangsa Jepun melaksanakan bengkel penulisan haiku iaitu puisi pendek yang berasal dari negara matahari terbit itu. Jurulatih kedua ialah pengasas Akademi Origami, Kenneth Cheng yang juga rakyat Malaysia. Dalam tutorialnya, Kenneth Cheng menunjukkan cara-cara menghasilkan 3 jenis seni lipatan kertas origami. Manakala jurulatih terakhir ialah Helyati Muhammad yang berasal dari Brunei dan merupakan penulis sastra berpengalaman. Beliau memberi taklimat berkenaan dengan sastra bertemakan budaya Asia Tenggara sebelum memberi peluang kepada peserta untuk menulis dan membaca puisi mereka sendiri. Pada akhir sesi, peserta turut diminta mencuba permainan tradisional Jepun iaitu kendama dan daruma otoshi serta menyahut cabaran menyelesaikan permainan matematik, sudoku dan ken-ken. Menurut pengarah Kolej Vocational Keningau, Johari atau Jebet Sabin, program itu merupakan salah satu inisiatif pihak kolej untuk memperkembangkan jalinan kerjasama dengan institut-institut di luar negara. Ia bagi memastikan pelajar dan guru di kolej itu dapat menimba pelbagai pengalaman dan pengetahuan serta meningkatkan kemahiran mereka berkomunikasi. Kem berlangsung 2 hari pada 7 dan 8 Oktober lalu.
Isu penempatan lebih 17,000 penuntut inapan siswa INASIS, Universiti Utara Malaysia UUM selesai sebelum bermulanya kuliah pada minggu ini. Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan urusan penginapan penuntut lama iaitu semester kedua dan berikutnya dibuat sebaik sahaja pendaftaran dan penempatan penuntut baharu semester pertama sesi 2022-2023. Menurut Profesor Dr. Haim, seramai 4,106 penuntut baharu mendaftar masuk ke Kolej Kediaman. Penempatan turut diberikan kepada mereka yang kini berada di semester ke-8 dan seterusnya. Untuk rekod, UUM mempunyai 15 kolej kediaman yang dikenali sebagai INASIS. Ia menyediakan kemudahan penginapan tambahan di kawasan perumahan sisiran Naib Chancellor UUM, perumahan sisiran Sintok, perumahan Taman Universiti dan rumah-rumah universiti yang ada di dalam kampus. UUM juga telah menyediakan penempatan kepada 500 penuntut rayuan yang akan mula mendaftar pada 1 November nanti. Secara keseluruhan katanya, kesemua penuntut yang memohon penginapan iaitu seramai 17,708 orang telah memperoleh tempat penginapan mereka. Sebelum ini ada laporan mendakwa kira-kira 1,000 penuntut universiti berkenaan tidak ditawar penginapan bagi memulakan sesi pengajian mereka. Seiring perubahan zaman, seorang bekas guru memberi dimensi baharu pada seni lukisan batik menggunakan kaedah digital. Lebih membanggakan, ia adalah inovasi pertama yang diperkenalkan menggunakan papan akrikil. Batik adalah salah satu variasi teknik mencorak tekstil mula berkembang sejak abad ke-15 Masihi. Ia berasal daripada perkataan Jawa iaitu amber yang bermaksud menulis. Kebiasaannya, ia dibuat menggunakan pelbagai kaedah termasuk canting, reka, wash dan ikat sendur. Demi memastikan industri batik terus relevan dengan perkembangan semasa, seorang bekas guru di Benut Pontian memperkenalkan inovasi lukisan batik menggunakan papan akrikil sejak tahun 1998. Roslan Idrus, 60 tahun berkata, idea bagi menghasilkan batik digital menggunakan teknologi laser pada mulanya mendapat pelbagai kritikan. Namun beliau bersyukur inovasi itu akhirnya membuahkan hasil dan diterima masyarakat selepas menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan di peringkat kementerian dan universiti tempatan. Malah kejayaan itu membawa Roslan ke luar negara bagi menyertai pelbagai pameran termasuk di Dubai, Singapura dan United Kingdom. Dalam teknik arah baru ini, yang salah satu daripada kelebihan dia ialah kita boleh mengadaptasi corak-corak, motif-motif apa yang ada ini. Selain daripada secara manual, kita dapat melaksanakan dia, membuat dia menggunakan kaedah laser, berbantukan teknologi laser. So daripada sini, serumit mana pun motif yang kita nak buat itu boleh buat. Dan yang paling penting, kita boleh buat dalam jumlah yang banyak. Bukan satu, bukan dua, banyak. Beliau bersyukur kerana kepakarannya kini diwarisi beberapa anak muridnya. Antaranya Halida Akila Nasis, 31 tahun, yang mengakui tertarik dengan kaedah baru yang diperkenalkan. Cara tradisional, kita kan adaptasi orang kata batik yang asli tu guna canting apa semua, kita tukar pada material perspek dan guna spray. Tapi dalam kita nak ukir barang tu, kita menggunakan pisau biasalah nak buat ukiran supaya ada line goal pada corak tu. Tapi sebab ada teknologi yang baru ni, kita dah tak perlu menggunakan marker, dah tak perlu gunakan orang kata apa ni pensel untuk membuat ukiran, lakaran dan ukiran. Jadi saya gunakan proses yang kedua, dua proses tu kita cepatkan guna mesin laser. Melalui kaedah itu, proses pembuatan batik dapat dihasilkan hanya dalam tempoh sehari. Selain hiasan dinding, pelbagai produk cenderamata dengan lukisan batik kontemporari bertemakan flora dan fauna, seni khat, seni abstrak dan abstrak turut dihasilkannya. Bersua kembali, kejayaan mengumpul pelbagai koleksi antik berkonsepkan kehidupan memberi kepuasan kepada pesara guru dari kampung Utan Buloh di Arau Perlis. Mereka yang juga suami isteri mengorbankan 22 tahun mencari dan melengkapkan koleksi itu yang sebelum ini turut digunakan di sekolah sebagai alat mengajar.
Pasangan itu ialah Muhammad Hashim Muhammad Alwi dan isterinya Ibtisam Othman yang bersara pada tahun 2018 dan 2020. Dinamakan sebagai galeri warisan, kebanyakan koleksi di dalamnya merupakan peninggalan keluarga serta ada yang dibeli dan diterima daripada kenalan rapat. Sehingga kini mereka memiliki lebih 200 barangan antik. Tidak kisah berhabis wang ringgit, pesara guru besar dan penolong kanan sekolah itu menganggap pelaburan mereka amat berharga. Apatah lagi dapat mengimbau kenangan di usia remaja. Sebagai pendidik ni, saya apa saja yang seboleh-bolehnya kita nak mendidik. Kalau dari segi bahan-bahan pertanian tadi kita guna untuk mengajar sebab di sini masyarakat di Perlis tak apalah sebab dia kawasan padi. Tapi kalau negeri-negeri lain yang tidak ada padi itu kita akan perkenalkan. Tapi walaupun di Perlis, tapi barang-barang tu, peralatan tu sekarang ni memang tak payah nak jumpa dah. Dia semua alat-alat moden. Jadi peralatan itulah yang digunakan oleh bapa ataupun datuk mereka dulu. Warisan orang kata, nak ingat balik kenangan lama, nostalgia. Macam saya pun, mak ayah memang sepenuhnya petani. Dia memang tahulah daripada awal macam mana orang rendam padi, macam mana nak menabur, macam mana nak tanam. Jadi benda-benda tu bila kita nak ingat balik tu, memang itulah caranya kita kumpul balik lah. Walaupun tak dapat orang kata yang original. Koleksi miniatur pertanian tradisional ini lengkap dengan tenggala, penyisir tanah, tenggiling, kuku kambing, tahap dan cangkul, pengandar serta lesung indik. Antara lain, mereka turut memiliki jebak burung puyuh asli yang disulam cantik serta koleksi menangkap ikan seperti jala, serkap dan bubu. Namun koleksi paling disayangi mereka ialah botol kaca minuman pada tahun 1966, setrika arang yang berusia lebih 90 tahun serta sumpit yang dihadiahkan seorang kenalan orang asli ketika berkhidmat di sebuah sekolah di Selangor. Walaupun sudah bersara, mereka masih meminjamkan koleksi dimiliki untuk dipamerkan di sekolah, terutama ketika sambutan Bulan Kebangsaan. Hari Tanpa Kenderaan setiap hujung minggu kedua setiap bulan di Dataran Shah Alam memberi ruang kepada masyarakat sekitar lebih selesa beriadah. Hari Tanpa Kenderaan Shah Alam kali ini lebih istimewa apabila ia seiring dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Shah Alam ke-22. Kelainan ditampilkan pada kali ini adalah larian 5 km, acara kayuhan santai serta senam robek. Kemeriahan Hari Tanpa Kenderaan dan sambutan ulang tahun Bandaraya Shah Alam ke-22 paling dirasai oleh remaja dan kanak-kanak. Saya hadir ke sini bersama keluarga saya. Saya hadir untuk bermain dengan keluarga saya, untuk ada meluangkan masa bersama-sama mereka dengan berbagai aktiviti. Secaranya chest di tepi saya ni, balon hot air balloon dekat sebelah sana dan ada pelbagai aktiviti. Sebagai kat belakang kami ada rock climbing lagi. Yang pasti, aktiviti yang dilakukan bukan sahaja menyeronokkan, malah meningkatkan kecergasan diri. Hanya dia boleh sihatkan badan. Lepas tu dia boleh bagi kita kecergasan kepada otak. Pengunjung turut teruja berikutan kebanyakan aktiviti sesuai untuk semua peringkat usia. Sebab nak lakukan aktiviti yang macam untuk kanak-kanak, sebab nampak macam best. Umai nak sertai, lepas tu pendapat Umai sebab rasa macam meriah dengan sangat best. Bagi menarik kehadiran orang ramai, pengunjung turut ditawarkan peluang memenangi cabutan bertuah. Pelbagai perkhidmatan turut disediakan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA sebagai pejabat bergerak untuk pembayaran saman, perpustakaan bergerak serta perkhidmatan saringan kesihatan. Penganjuran Hari Tanpa Kenderaan oleh MBSA Dataran Shah Alam kini masuk tahun keempat.
Penggunaan drone mini dianggap berpotensi menggantikan peranan lebah untuk proses pendebungaan. Ini khususnya di kawasan tertutup dengan kajian lanjut ke atasnya masih dilakukan. Kajian dilakukan oleh Universiti Western Sydney di kawasan tanaman strawberry di kampus Hawkesbury di Sydney. Dan meskipun masih di peringkat awal kajian, mereka yakin dengan keputusan positif yang bakal diperolehi. Ini selepas siri ujian sama di United Kingdom awal tahun ini mendapati hasil pendebungaan yang jauh lebih berjaya melalui penggunaan drone berbanding kaedah semula jadi yang dilakukan oleh lebah. We achieved a yield improvement of more than 50% compared to bumblebee pollination. Langkah ini penting bagi kemajuan bidang pertanian di Australia kerana di negara itu tanaman seperti strawberry dan tomato perlu didebungakan secara manual. Ia menyebabkan kos buruh menjadi mahal manakala sebarang pengimportan lebah masih dilarang. Kajian itu turut mendapati lebah membantu proses pendebungan untuk tanaman makanan berjumlah hampir $6 bilion Australia atau 17.4 bilion ringgit setahun. Di sebalik laporan kononnya, mereka akan berpecah, kumpulan penyanyi pop Korea Selatan BTS sempat mengadakan konsert percuma di tempat asal salah seorang penyanyinya di Busan pada Sabtu lalu. Ia sebagai tanda sokongan mereka kepada tawaran bandar itu untuk menjadi penganjur Expo Dunia 2030. Konsert diadakan di Stadium Asia Busan dan dihadiri sekitar 52,000 orang peminat mereka. Jumlah mereka yang mengikuti persembahan itu secara langsung menerusi live stream Weverse jauh lebih ramai iaitu 49 juta orang. Menurut pihak berkuasa Bandar Metropolitan Busan, konsert itu turut ditayangkan melalui TV gergasi yang dipasang di beberapa tempat tertentu di bandar itu. Ia juga konsert pertama oleh kumpulan BTS selepas mengumumkan mahu berpisah dan bergerak solo pada Jun lalu. Laporan sukan, Perak mempertahankan gelaran juara Hoki Piala Razak buat kali ketiga berturut-turut. Perlawanan akhir Perak nyata dalam kelas tersendiri apabila mudah membelasah Pahang 5-1. Bermula jaringan Muhammad Hafiz Al-Halmi dan Syed Muhammad Syafiq Syed Cholan, Perak 2-0 mendalui pada suku pertama. Suku ketiga Benteng Pahang robek lagi. Kali ini menerusi jaringan Muhammad Akram Hakam Jamaluddin untuk kedudukan 3-0 memihak Perak. Kedudukan Perak semakin selesa giliran Syed Muhammad Syafiq mencatat jaringan kedua peribadi. Kedudukan kemudian berubah kepada 5-0 memihak Perak apabila pukulan Saiful Syahril Saiful Bahri turut membolosi gawang Pahang. Ini menyebabkan gol Muhammad Idris Samad 11 minit sebelum aksi tamat sekadar menjadi sagu hati buat Pahang. Perak juara menang 5-1. Apa yang saya lihat pasukan Perak ni dia punya kekuatan dia ialah semangat sepasukan dan juga semangat kekeluargaan dalam pasukan itulah itu yang menjadi kunci utama pasukan kami sepanjang 3 tahun ini dan kami berjayalah melaksanakan dengan berjaya untuk mendapatkan 3 kali itu. Ini satu kejohanan premier dalam sukan hoki. Of course mana-mana jurulatih pun akan rasa bangga tapi kejayaan ini adalah usaha pemain. I have to be honest. Ini juga kali ke-12 Perak menjuarai Piala Razak. Kuala Lumpur masih yang paling atas dengan 16 kali kejuaraan, manakala Selangor 10 kali. Liverpool seolah-olah mendapat semangat baharu apabila menundukkan juara bertahan Manchester City 1-0. Keputusan itu membantu Liverpool naik tangga ke-8 dalam Liga Perdana Inggeris, manakala City kekal di tangga kedua di belakang Arsenal.
Seperti dijangka, dalam perlawanan itu, jentera serangan City jelas lebih berbisa. Terutama dengan penyerang utamanya, Erling Haaland terus bersemangat memburu gol. Awal separuh masa kedua, berpunca asakan daripada Haaland dan susulan daripada Phil Foden, City membuka jaringan. Gol itu bagaimanapun tidak dikira apabila semakan melalui video mendapati Haaland terlebih dahulu telah mengkasari pemain Liverpool. Penyerang Liverpool Mohamed Salah yang turut mendapat beberapa peluang akhirnya berjaya juga mencipta jaringan. Lebih melegakan Liverpool apabila jaringan Salah pada minit ke-76 itu kekal sehingga whistle penamat. Menang 1-0, ini kemenangan ketiga Liverpool selepas 9 perlawanan musim ini. Liverpool kini mengumpul 13 mata dan naik tangga ke-8 Liga, manakala City yang mengalami kekalahan pertamanya musim ini kekal di tangga kedua dengan 23 mata. Bundesliga, 2 gol daripada Yannick Hebra membantu Union Berlin menundukkan Borussia Dortmund 2-0 dan selesa dengan beza 4 mata di tangga teratas Liga. Kegagalan penjaga gol Dortmund, Gregor Kobel, menyepak keluar bola hantaran, rakas pasukan mengundang padah. Disusuli gol oleh Yannick Hebra, tuan rumah Union membuka jaringan. Berikutnya, juga akibat kesilapan daripada pemain Dortmund, keadaan semakin sukar buat pasukan pelawat itu apabila gawangnya dibolosi buat kali kedua menerusi rembatan rendah Hebra. Awal separuh masa kedua, peluang Union untuk menambah jaringan tandukan Timo Baumgart ditolak keluar oleh Kobel. Kedudukan tidak berubah apabila Dortmund terus buntu mencipta jaringan. Union Berlin 2, Borussia Dortmund 0. Visual kemunculan kira-kira 50 ekor ikan lumba-lumba berhampiran Teluk Valparaiso, Chile mengakhiri buletin didik malam ini. Sungguh menyeronokkan melihat mereka berenang dengan bebas. Saya Zaiti Zubair, salam hormat dan Assalamualaikum.